أعوذ بالله من الشيطان الشيطان بسم الرجيم. الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الحمد الرحيم. لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم مالك الدين يوم إياك الدين. نعبد وإياك إياك نستعين نعبد اهدنا وإياك الصراط نستعين. المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت مع عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم عليهم غير ولا المغضوب الضالين عليهم ولا آمين. الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين. Okey, so sihat semua? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. So insyaAllah kan kita akan menyambung balik ke Al-Quran kita. Sambungan minggu lepas kita surah apa ingat minggu lepas? Last kita? Last Humazah. Lumazah kan? InsyaAllah kita sambung. Okay, sebelum kita sambung kita akan macam biasa kita menyemak bacaan Al-Fatihah kita insyaAllah. Mari kita sama buka surah Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. Seterusnya ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Seterusnya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat الذين alladzina أنعمت عليهم alaihi. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat الذين alladzina أنعمت عليهم Okey. Seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم Okey, sambung. Waladdallin. ولا الضالين Okey, amin. Okey, alhamdulillah. Okey, so selesai bacaan surah Al-Fatihah kita. Okey. Okey, sebelum kita sambung untuk bacaan surah kita, saya nak kongsikan satu kisah. Kisah ni berdasarkan daripada hadis. Kisah yang kita semua tahu, kisah berkenaan dengan Nabi belah bulan kan. Tahu kan? Kisah tu pernah dengar kan? Nabi ada mukjizat untuk membelah bulan kan. Kisah tu dia bukannya tertumpu kepada Nabi belah bulan saja. Dia lebih kepada pada waktu itu berlaku tu kan, ramai yang masuk Islam. Waktu yang belah bulan tu lah. Ramai yang masuk Islam. Banyaklah. Ada yang orang daripada India datang, pedagang-pedagang luar negara kan, datang ke Mekah, dia nampak benda tu, dia masuk Islam. Kisah yang saya nak ceritakan ni, waktu yang nak belah bulan tu, Abu Jahal dia datang jumpa Rasulullah tau. Waktu tu Islam ni dia cara sebar Islam tu pada waktu tu secara rahsia ataupun secara tak meluas. Tak sebar secara ni lah. Kemudian waktu tu Abu Jahal datang kat Rasulullah tau. Waktu Rasulullah ni tempat dia lepak satu tempat je pada waktu tu. Dia suka lepak dekat Kaabah. Dekat kawasan Kaabah tu kan. Jadi kalau apa-apa diorang cari Rasulullah, diorang akan cari dekat kawasan Kaabah tu. Lepas tu Abu Jahal datang kat Rasulullah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, jikalau engkau ni benar nabi, engkau ni benar rasul kan? Muhammad, jikalau engkau ni benar rasul, aku nak engkau buat satu benda ni." Dia kata kat Rasulullah tau. "Aku nak engkau buat satu benda ni." Dia kata, "Kalau engkau boleh buat benda ni kan, aku dan kami orang-orang Quraisy semua ni akan masuk Islam," dia kata. Lepas tu Rasulullah ni bukanlah jenis macam kita kan, macam kalau kita mungkin kata, "Alah kau ni Abu Jahal, bukan aku tak kenal kau cakap je lebih kan," kalau kita kan. Tapi Rasulullah ni seorang yang Al-Amin, seorang yang baik hati, pemurah dan sebagainya kan. Dia maksudnya orang yang baik. Lepas tu dia kata, "Okey, apa yang kau nak kami lakukan," dia kata. Tu Abu Jahal kata, "Aku nak engkau wahai Muhammad membelah bulan," dia kata. Abu Jahal sendiri minta Rasulullah. Abu Jahal kata, "Muhammad, aku nak kau belah bulan." Lepas tu dia kata, dia kata, "Kalau Nabi Musa tu sendiri boleh membelah lautan, Nabi, engkau ni Nabi, Rasul kan, takkan tak boleh nak belah bulan," dia kata. Lepas tu Rasulullah katalah, "Okey tak apa, aku buat benda tu kan, aku akan buat," dia kata. Lepas tu Abu Jahal kata, "Okey, sebelum kau buat tu, aku nak kau buat luar daripada kawasan Mekah." Luar daripada kawasan Mekah lah, maksudnya bukan dalam kawasan Masjidil Haram tu, bukan dalam kawasan Kaabah tu sendiri. Sebabnya Nabi Muhammad ni kan, kalau orang cabar dia, kalau benda-benda kan berkenaan dengan Islam kan, dekat dalam kawasan Mekah tu sendiri, dekat dalam kawasan Kaabah tu, Nabi Muhammad mesti menang. Nabi Muhammad mesti menang. Contohnya kisah kan, yang paling famous, waktu tu Abu Jahal sendiri juga, dia nak pergi letak kaki dia dekat atas kepala Nabi Muhammad tau. Pada waktu tu Nabi Muhammad nak sujud, nak solat dekat depan Kaabah.
Dia datang, dia kata, apa, wahai orang Quraisy semua, kau tengok ni, aku nak pergi letak kaki kat atas kepala Muhammad ni. Lepas tu, orang Quraisy mengata, okey, tak apa, aku tengok kau buat. Waktu nak pergi tu, on the way dia nak pergi letak kaki kat atas kepala Nabi Muhammad tu, waktu Nabi Muhammad tengah nak sujud. Lepas tu dia datang kat Nabi Muhammad, belum sempat dia nak letak kaki dia dekat atas kepala Nabi Muhammad tu, dia dah tergolek dah. Terjatuh terus. Sebelum dia nak letak tu dah terjatuh dah. Lepas tu dia patah balik kat orang Quraisy kan. Dia kata, "Weh, tak boleh lah. Kuat betul sihir Muhammad ni," dia kata. Dia kata Nabi Muhammad punya sihir tu kuat lah kan. Lepas tu Nabi Muhammad kata kat Abu Bakar, dia kata, andainya sempatnya Abu Jahal tu tak kaki dekat atas kepala aku, kan, nescaya Allah akan mengoyakkan jasadnya seperti mana kita mengoyakkan kertas. Maksudnya Allah akan koyak jasadnya seperti mana kita mengoyakkan kertas. Maksudnya dia akan kena bala daripada Allah dengan bala yang teruk lah. Lepas tu antara kisah yang famous lagi bila mana Muhammad ada kat dalam Kaabah, kawasan Kaabah, waktu tu Ummu Jamil. Kenal tak Ummu Jamil? Ummu Jamil ni isteri Rasulullah. Silap. Maafkan saya, isteri Abu Lahab. Abu Lahab kenal kan? Abu Lahab yang surah dia Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tu surah dia tu. Surah Abu Lahab lah. Isteri Abu Lahab. Abu Lahab ni seorang yang sangatlah, kita tahu dia sangat zalim dan juga sangat memang jahat macam mana Abu Jahal kan. Memang dia menghalang Rasulullah punya dakwah, dia menghina Rasulullah, sedangkan pakcik dia sendiri kan dia mencaci Rasulullah. Lepas tu waktu satu peristiwa tu Rasulullah kata dekat orang-orang Quraisy kan, dia kata, "Jikalau aku memberitahu kalian di belakang aku ni ada sekumpulan tentera datang hendak menyerang kalian, adakah kalian percaya?" dia kata. Lepas tu orang Quraisy kata, "Memanglah kami percaya kan, kau ni seorang yang bercakap benar, kau tak pernah menipu kami." Lepas tu Abu Lahab datang kat Rasulullah, dia kata, tabat laka ya Muhammad, dia kata, celaka engkau wahai Muhammad. Lepas dia cakap benda itu, turunlah ayat. Turunlah surah tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna, celakalah ke atas engkau wahai Abu Lahab. Okey, lepas tu sambungan banyak pula masuk cerita lain kan. Okey, lepas tu sambungan waktu dan belah bulan tu Abu Jahal kata, "Okey, tak apa, kita buat kat luar pada kawasan kawasan Kaabah, kawasan Kaabah." Dia suruh buat kat atas bukit. Ada satu bukit ni, kalau kita semua kan pernah buat umrah kan. Waktu kita buat umrah tu, kita nak buat rukun sa'i, betul tak? Sa'i rukun kan mesti kena buat kan. Sa'i kan kita akan buat daripada Safa ke Marwah, ulang balik ke Safa, ulang 7 kali, betul tak kan? Pergi patah balik kan. Okey, waktu kita kat bukit Safa tu, nak turun bukit tu, kita nampak belah kanan ada satu bukit tinggi yang dah diturap. Perasan tak? Tak pun kalau waktu kita tengah nak buat sa'i tu kan, kita nak terkencing, kita akan turun keluar naik tangga sikit kat tepi tu akan nampak dekat tandas. Tandas tu tepi tu ada bukit tinggi, perasan tak kan? Yang atas tu ada istana Raja Saudi. Okey, dekat bukit tu, nama bukit tu Jabal Abu Qubais ataupun diberi nama Bukit Abu Qubais. Bukit tu pun diriwayatkan pada waktu zaman Nabi Nuh yang bahtera dia tenggelam, bahtera dia tu waktu banjir besar tu, Hajar Aswad diletakkan di atas bukit tu. Jadi bukit tu lah juga peristiwa berlakunya belah bulan tu. Waktu Rasulullah ni atas bukit tu dengan Abu Jahal ni atas bukit tu, Rasulullah belah bulan. Benda tu berlaku lah. Rasulullah betul-betul belah bulan. Bulan tu terbelah, Rasulullah cantumkan balik. Lepas tu Abu Jahal pun tak percaya kat dia, kata kat dia, dia kata kat Muhammad, engkau pembohong. Ini pun sihir juga, dia kata. Ya, kita ni kan, kalau tengok dengan kisah ni kan, bila kalau seorang tu kalau dah memang hati dia tu memang tak nak terima Islam, kita bagi macam-macam cara pun, kita bagi macam-macam peringatan pun tak akan terima juga kan. Kalau macam orang tu dia memang, kita nampak gaya dia tu memang takkan terima lah benda apa yang kita tegur, takkan terima lah kebenaran. Kita bagi macam-macam dalil pun, kalau dia minta benda tu, kita tunjukkan benda tu juga, dia tak nak terima juga. Macam kisah Abu Jahal ni lah. Lepas tu, lepas dah terbelah bulan tu, kisah ni saya ambil masa lagi 5 minit Okey, lepas tu lepas dah terbelah bulan tu, Abu Jahal kata, okey, tak apalah, macam ni lah. Kita tunggu pedagang-pedagang daripada luar datang. Yelah, kalau bulan ke satu kan, kalau kita ni kena sihir, dia kata kan,
Mungkin pedagang-pedagang kat luar sana yang nampak bulan daripada negara India ke mana kan, nampak bulan terbelah, mungkin orang tak kena sihir juga kan. Jadi kita tunggu pedagang-pedagang daripada luar datang, kita tanya dia orang, betul tak apa yang dia orang nampak ni sama dengan kita nampak. Lepas tu esok paginya gempa lah. Tak sempat lagi pedagang-pedagang sampai kan. Dah sampai berita bahawa diorang semua nampak belah bulan tau. Bulan tu terbelah. Siapa yang belah apa semua. Kecoh lah. Pagi esok tu datang pedagang-pedagang semua kan. Lepas tu Abu Jahal sampai berita kat Abu Jahal. Abu Jahal pun tak nak terima je kat benda tu. Dia kata ini semua sihir, Muhammad penipu lah apa semua. Hati memang sangat-sangat dah tak boleh terima lah Abu Jahal kan. Lepas tu yang kisah daripada India tu, yang orang India datang tu kan, yang dia masuk Islam sebabkan benda tu kan. Seorang raja India, nama dia Ceraman Malik nama dia. Nama dia Ceraman. Raja daripada India, dia duduk kat Kerala, raja dia. Raja tu nampak tau peristiwa belah bulan tu. Raja tu nampak peristiwa yang belah bulan tu. Lepas tu dia tanyalah macam mana peristiwa ni boleh berlaku kan. Dia nak tunggu daripada datang daripada luar datang nak ceritakan kat dia benda tu, peristiwa tu. Lepas tu sampainya pedagang daripada India datang, dia pergi Mekah, dia orang India lah. Dia balik ke Kerala, dia cerita kat raja tu. Dia kata ada seorang manusia ni, dia mengaku bahawa dia nabi dan dia dah buat benda tu. Raja ni tertarik lah. Dia rasa macam nak pergi jumpa Nabi Muhammad lah. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad. Lepas dia jumpa, terus dia masuk Islam kat sana. Dekat sana juga dia masuk Islam. Jadi itulah sedikit kisah dia tentang raja ni. Lepas tu lepas dia masuk Islam tu, dia nak on the way balik. Dia kata kat Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku nak balik ke negara aku, Kerala India, dan aku nak sebarkan dakwah ni kepada orang semua kat sana. Lepas tu Rasulullah kata, okey tak apa, kau boleh balik, tapi aku bagi kau seorang peneman untuk kau sampai ke sana kan. Rasulullah bagi seorang sahabat yang sangat terkenal. Nama dia Malik bin Dinar. Kalau kita kenal, dia seorang yang sahabat Nabi yang agung lah. Kita semua kenal. Okey, waktu on the way nak balik tu, Raja India ni meninggal kat tengah jalan. Meninggal kat perjalanan. Meninggal kat lautan lah. Kira kubur dia dekat tengah-tengah laut. Lepas tu sebelum meninggal tu dia sempat tulis surat. Surat rasmi daripada dia sendiri lah, raja tu. Dia kata sebelum tu, dia kata kat yang sahabat Rasulullah tu, Malik bin Dinar tu, dia kata, kau bagi surat ni dekat, bila kau sampai ke India, kau bagi surat ni dekat rakyat India. Sampai dekat India, dia bawalah, Malik bin Dinar ni bawalah surat tu kan, pergi kat India. Bawa surat tu kat India. Lepas tu inti partidan surat tu mengatakan bahawa engkau taatilah, engkau layanlah Malik bin Dinar ni seperti mana engkau taat aku. Jadi semua rakyat tanyalah Malik bin Dinar ni, apa yang kau nak apa semua kan. Malik bin Dinar ni kata, aku tak nak apa, aku cuma nak berdakwah dekat Kerala ni. So semua orang masuk Islam sebab surat tu. Jadi semua orang kat kawasan Kerala dekat India tu semua masuk Islam. Jadi ada satu masjid yang pertama dibina kat Kerala tu. Masjid tu diberi nama Malik Ceraman. Malik diberi nama dia ambil nama daripada Malik bin Dinar, sahabat Rasulullah. Ceraman tu raja Ceraman. Jadi masjid tu diberi nama Masjid Malik Ceraman. Kita boleh tengok kat Google, kalau siapa boleh tengok search Google nama masjid tu, Malik Ceraman nama masjid. Masjid pertama kat India. Dan Islam masuk kat India bukannya sebabkan dakwah ataupun sebagainya, disebabkan peristiwa belah bulan tu. Jadi kita kena berterima kasih lah dekat Abu Jahal lah, sebab Abu Jahal lah bagi idea untuk Nabi belah bulan kan. Kalau tidak, tak ada ramai orang masuk Islam kan. Jadi macam tu lah. Abu Jahal sebenarnya dia nak bagi Rasulullah belah bulan tu, cabar Rasulullah tu bukan sebabkan nak tengok Rasulullah tu betul boleh belah ke tak. Dia beranggapan bahawa bila mana dia suruh Rasulullah belah bulan, Rasulullah tak boleh buat, nanti orang semua lari pada Rasulullah kan. Ini Rasulullah boleh buat pula, ramai lagi pula masuk Islam. Jadi benda tu dia sebalik apa yang dia rasa, apa yang dia sangkakan lah. Itu serba sedikit perkongsian tentang Nabi belah bulan kan. Jadi sebenarnya mungkin kita dengar pasal Nabi belah bulan macam tu je kan. Jadi tak tahu peristiwa apa benda yang berlaku kan. Ramai masuk Islam, Raja India sendiri yang masuk Islam. Okey lah, satu sedikit kongsian. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita boleh sambung bacaan Al-Quran kita. Surah yang terakhir adalah surah Al-Humazah.
Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung surah Al-Humazah. Al-Humazah kita dah baca kan? Dah baca kan? Okey, sebelum kita masuk surah Al-Fil kita ulang sekali Dah lagi. baca dah. Dah baca kan? Dah baca dah habis. Okey, kita ulang sekali lagi, kita baca sama-sama. Lain macam tak berapa nak ni je kan? Macam kurang sikit lain. Okey. Kita buka surah Al-Humazah, kita baca sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Okey, ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Sambung ayat kedua. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan Okey, alladzi jama'a ma yang kedua tu panjang sebabkan ada alif. Kita panggil ma asli, ada alif, lagi panjang. Yang jama'a ma yang tu panjang. Nampak Ya. Okey, kita ulang sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Okey, alhamdulillah. Terusnya ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Bu tak panjang. Yahsabu an terus. Yahsabu an terus. Bu tak ada panjang. Yahsabu an tak. Bu pendek je. Okey, sekali lagi kita ulang. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Okey. Seterusnya ayat keempat. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Badhan na tak panjang. Badhan nafil terus. Badhan nafil. Badhan nafil terus Okey, sekali lagi kita ulang. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Okey. Sambung. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah.
Wama adraka mal hutama. Okey, alhamdulillah. Sama seterusnya ayat ke-6. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Sekali lagi. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Okey. Ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. التي تطلع على Sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Tak panjang. Allati tattali'u 'alal terus. Tattali'u 'alal. Sekali lagi ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Okey. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqadah. Okey. Terusnya fi 'amadim mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Sekali lagi. Fi 'amadim mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Okey, alhamdulillah. Selamat datang puan Putih. Okey, alhamdulillah. Itu saya kita surah Al-Humazah. Okey, sebelum kita sambung surah Al-Fil, kita tengok surah Al-Humazah ni kan. Dia punya apa tu namanya? Surah ni dia ada satu keunikan dia. Kalau kita tengok. Okay, surah Al-Humazah ni kan. Dia adalah kalau dalam Quran dia adalah surah yang terakhir menceritakan tentang akhirat dan juga tentang neraka. Fakta tentang surah ni. Surah yang terakhir dalam Quran kan. Sebelum sampai surah lepas pada surah dia tak ada cerita lah pasal akhirat, tak ada cerita pasal neraka dan sebagainya. Dan surah ni juga adalah surah yang menceritakan tentang neraka yang paling teruk berbanding surah-surah lain. Surah ni menceritakan tentang neraka yang paling teruk berbanding surah-surah lain. Surah-surah lain kita cek dalam Quran kan, selain pada surah ni tak ada yang lagi teruk berbanding surah ni. Menceritakan tentang neraka lah. Sebabkan apa? Okey, kita tengok. Kita tengok ayat yang ke-6. Ayat ke-6 kan. Tengok ayat ke-6. Allah menyebut narullahil muqadah. Betul tak? Kan? Narullahil muqadah. Kalau kita tengok tafsiran dia, maksudnya adalah ia adalah api Allah yang dinyalakan. Maksudnya apa? Api Allah ni maksudnya dia nak gelarkan, Allah nak gelarkan bahawa api itu Allah sendiri yang menyalakan. Maksudnya api itu bila mana gelaran Allah kata narullah ni, api Allah. Maksudnya Allah yang menyalakan api itu lah. Maksudnya Allah yang benda tu yang paling teruk berbanding azab lain. Kalau gelaran untuk neraka, surah-surah lain Allah akan kata naru jahannam, narul, selain pada narullah ni lah. Bila mana Allah gunakan narullah ni maksudnya
Allah sangat-sangat murka dan Allah sangat-sangat marah ke atas orang yang ayat yang kedua tu yang mengumpulkan harta dan juga sentiasa menghitung-hitungnya. So bila mana kita tengok kat sini surah ni kan, bila mana orang yang mengumpulkan harta kemudian dia menghitung-hitungkannya, dia adalah satu penyakit. Yang pertama adalah dia ada penyakit penyakit pengumpat, yang jenis mengumpat orang, kemudian dia jenis suka mencela. Mengumpat tu apa? Dia mengumpat bila mana dia harta dia banyak. Kemudian dia sesama orang-orang yang kaya, dia akan berkata kan, kau tengok si fulan tu, harta dia tak adalah banyak mana kan. Dia tak adalah, gaji dia tak ada besar mana. Jadi dia bercakap-cakap mengumpat dengan cara yang macam tu. Kemudian mencela ni bila mana tengok orang yang lebih miskin daripada dia akan kata, kau ni bukan kaya sangat, aku lagi kaya daripada kau. Contoh kan. Jadi kat situ bila mana orang yang banyak harta ni, benda yang paling ditakuti orang-orang sahabat-sahabat nabi-nabi, bila mana kita ni banyak harta, kemudian kita akan jadi orang yang sombong dan juga susah untuk nak teragak-agak untuk kita nak bagi duit kita, betul tak kan? Betul tak? Bila mana kalau kita banyak duit kan, kita akan susah nak bagi. Macam itulah juga tu sebab Sayyidina Umar dia sentiasa berdoa semoga dia tergolong di kalangan orang-orang yang miskin. Sebab kalau orang miskin ni dia tak ada harta, so dia kat akhirat nanti bila mana buka amalan ni kan, dah tak ada harta kan, akan bila cek harta dia tak ada, so tak ada lah nak panjang sangat nak kita cek buka amalan kan. Bila kalau orang yang kaya ni harta dia banyak, akan semak duit ni pergi kat mana, duit ni pergi kat mana, ni kau bagi tak orang miskin apa semua sedekah. So lambat sikit proses nak masuk ke dalam syurga tu kan. Jadi kalau itu sebab Sayyidina Umar sering berdoa semoga dia tergolong di kalangan orang-orang yang miskin. Sebab kan benda macam ni lah. Memang turun surah Al-Humazah ni lagilah Allah sangat-sangat murka. So sebab ayat pertama tu Allah menggunakan perkataan wailun. Wailun likulli. Wailun ni asal perkataan dia wai saja. Waw dengan ya maksudnya celaka. Bila mana Allah menambah wailun tu maksudnya celaka ke atas kamu. So tak ada benda lagi teruk lah dalam Quran bila mana Allah sendiri mengatakan celaka kan. So benda tu kita jauhkanlah. Semoga kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang kaya, kemudian kita menginfakkan kekayaan kita ke jalan Allah, insyaAllah. Amin. Okey, alhamdulillah tu sedikit sebanyak tentang surah Al-Humazah ni lah. Dia seronok bila mana kita baca Quran, kemudian kita faham apa yang kita baca. Kita boleh tengok tafsiran ni kan. Lebih semangat untuk kita membaca tu lah kan. Tu sebab saya sarankan kalau kita beli Quran kan, Quran kita tu ada tafsiran sebelah tepi tu, boleh kita baca sikit-sikit kan. Okey, alhamdulillah. So ada nak tanya ke sebelum kita sambung surah Al-Fil? Ada pertanyaan ke nak tanya? Tak ada Okey. Sebelum tu nanti dekat dalam 10 minit ataupun 20 minit sebelum kita habis kan, saya ada nak kongsikan tentang rukhsah ataupun dia panggil rukhsah ni dalam bahasa Melayu apa? Kemudahan untuk orang yang tak mampu nak solat cara berdiri. Kita boleh bincangkan, boleh solat cara duduk dan sebagainya. Kita rukhsah untuk orang yang tak mampu berdiri ataupun tidak ada kemampuan untuk berdiri. Kan kita rukun untuk solat kan kena berdiri, tapi dalam tu kurungan orang yang mampu atau tak mampu tu ada rukhsah dia kan. Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. So kita masuk surah Al-Fil. Tak ada nak tanya Kalau ada pertanyaan boleh je. Okey, kalau tak ada Tuan Asrul tak buka video Buka. Ya. Lain yang boleh tak kerja. Mungkin lain saya. Tak adanya lain pun sama tak? Tak buat. Tapi nampak muka. Suara saya dengar jelas. Sekarang nampak. Kadang dia hilang sambungan tu. Kaku gambar kaku je. Gambar tak gerak. Tak cantik. Itulah kot. Tu hujan-hujan nak sikit kan. Okey. So kita sambung surah Al-Fil. Okey.
Surah Al-Fil bermakna gajah ataupun peristiwa bergajah. Kemudian surah ni adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat. Surah ni kemudian adalah surah Makkiyah ataupun sebelum pada hijrah Nabi ke Madinah, surah ni diturunkan. Itu sebab dia diberi nama Makkiyah. Ataupun diturunkan di Mekah, boleh juga. Sebab dia Makkiyah, atau lagi Madaniyah. Makkiyah sebelum pada hijrah diturunkan di Mekah. Madaniyah lepas pada hijrah diturunkan di Madinah. Okey. Okey, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara Okey. Sekali lagi. Panjang sangat ke okey ni? Okey kan? Ya. Okey. Okey. Sekali lagi kita lancarkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Sekali lagi. Kita perhatikan betul-betul. Saya akan baca dengan jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Okey, tengok perkataan bi ashabil fil. Kita sebutnya bi ashabil fil. Masukkan dengan alif lam tu, dilafazkan fi. Bi ha tu 2 harakat sebab ada alif. Bi ashabil fil. Okey, boleh. Okey. Okey, sambung. Seterusnya ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam Okey, sekali lagi. Tengok perkataan alam yaj'al. Yaj'al. Jim tu dah ada lantunan tu tak? Kita sebutnya yaj'al. Jim tu dipanggil qala surah. Duduk di tengah-tengah perkataan. Jadi kita ada lantunan sedikit. Kita bacanya yaj'al. Ada lantunan. Ada je sikit. Yaj'al macam tu. Kalau laju alam yaj'al macam tu. Okey, kemudian perkataan fi tadlil. Untuk huruf dad, dad bila mana mati dia tak ada lantunan. Kita bacanya tak ada lantunan. Tadi kita baca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak ada tadlil. Dia tak ada lantunan. Dia bukannya huruf qalqalah. Artinya fi tadlil. Tadlil. Okey, boleh
So kita ulang sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey, sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam Alam yaj'al yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. wa Arsala arsala alaihim tayran ababil. Sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey. Sekali lagi kita ulang. Kita tengok perkataan ra bila mana mati. Kita sebutkan dia wa ar dengan tebal. Bila mana sebelum huruf ra tu berbaris atas. Jadi kita baca tebal. Wa ar. Kalau ada contoh bawah wa ir. Kita akan sebutnya nipis. Ir. Bukannya iru macam tu. Dia ir. Wa irsala contoh kan. Tapi sebabkan dia sebelum pada huruf ra tu berbaris atas, kita baca tebal. Wa ar. Wa arsala alaihim alaihim tayran ababil. Okey, boleh. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey. Seterusnya ayat keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Okay, sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Okey. Kita tengok perkataan tarmihim. Mim mati bertemu dengan huruf ba, betul tak? Tarmihim bihija, betul tak? So bila mana mim mati bertemu huruf ba, hukum dia ikhfa syafawi. Dia tidak lafazkannya seperti mana idgham bi gunnah, dia tak lafazkan, tak rapat bibir. Kita bacanya tarmihim, ada renggang. Tak rapat bibir tarmihim bihija. Tarmihim, tengok. Okay. Dia bukannya kalau bahasa kita baca kan tarmihim, terdapat bibir, tapi dia tak. Dia tarmihim bihija. Okay, boleh. Okey, kemudian bihijaratim
tim tu tanwin bertemu dengan mim. Hukum dia idgham bi gunnah, memasukkan berserta dengung. Tim tu kan. Tanwin bertemu dengan mim, masukkan berserta dengung. Jadi ni baru dapat dengan BB. Kalau tadi tak dapat dengan BB, mim mati bertemu ba. Yang ni dah baru dapat dengan BB. Baru jadi bi hijaratim mil. Tim dapat dengan BB. Kemudian dengung 2 harakat. Okey. Kemudian mil sijil, nun mati bertemu sin, ikhfa hakiki. Kita tak lafazkannya dengan begitu jelas. Cuma kita mendengungkan bacaan tu. Mil lebih kurang MIG. Mil sijil. Sijil. Betul. Kita ulang sekali lagi. Kita baca sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Okey, sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Okey, seterusnya ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey. Faja'alahum ka'asfim. Ka'asfim tu tanwin bertemu dengan mim. Itu kan bihunah, memasukkan serta dengung. Sama juga macam bihijaratim tu. So kita masukkan serta dengung, kita rapat dengan BB lah sebutan dia tu. Okey. Sekali lagi terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey. Alhamdulillah. Okey, so selesai bacaan kita surah Al-Fil. Okey, ada nak tanya ke surah ni? Sebelum kita baca sorang-sorang, kita tengok teliti betul-betul. Okey, tak ada Tak ada ke? Okey. Okey, Tuan Yunus okey ke tu? Tengok apa ke? Dengar suara saya tak? Tak ada. Tengok apa ke? Gambar tegak. Dengar. Ada dengar suara saya. Ada. Dengar. Okay. Saya line tak berapa nak okey saya malam ni. Ada macam tak ada ni. Okey. So tak ada. So tak ada, kita boleh mula baca seorang. Okay, so kita mulakan dengan Tuan Nasrul lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ألم يجعل كيدهم في تضليل Okey. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل Okey. وجعلهم كعصف مأكول. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. وجعلهم كعصف مأكول. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, seterusnya Tuan Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, Tuan, Rabbuka ka tak panjang. Rabbuka bi ashab terus. Rabbuka bi ashabil fil. Alam Okey. yaj'al kaidahum fi tablil. Okey. Wa arsala alaihim tairan La tak ababil. panjang. Wa arsala alaihim terus. Wa arsala alaihim tairan ababil. Okey. Tarmihim bihijaratim min sijil. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Oh, tapi dia tulis poor connection. Tak berapa nak buat hal lain. Itulah tu gambar-gambar dah hilang. Okey, so, tak apa, janji dengan suara okey. Tak boleh makan pisang tak manis tak? Boleh. Okey, kita terusnya baca dengan Tuan Zabidi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil Okey. faja'alahum ka'asfin ma'kul. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, seterusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Okey, Alhamdulillah. Baik, okey, seterusnya terakhir Puan Fuzia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim
hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Allah. Okey. Okey, so alhamdulillah, so selesai semua baca. Alhamdulillah, terbaik bacaan semua. Semoga aku mudahkan urusan kita baca Al-Quran, insyaAllah. Okey, jadi kita tengok kita tengok tafsirannya sebelum kita baca surah terusnya. Kita tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Jadi kisah ni memang sangat-sangat famous lah di antara kita kan. Kita semua tahu kan pasal kisah ni. Kisah yang tentera bergajah dipimpin oleh Abraha, tu tak? Abraha ni gubernur dekat Yaman. Dia nak hancurkan Kaabah lah. Jadi dia memang jealous lah. Dia tengok Kaabah tu ramai orang datang beribadah kat Kaabah. Ramai orang kumpul. Lepas tu dia bina satu yang sebiji macam Kaabah tapi lebih lagi cantik. Dia bina dengan emas, keliling emas. Tapi orang still juga pergi ke Kaabah. Tu yang dia rasa jealous, dia bawa tentera bergajah datang untuk nak serang Kaabah tu, hancurkan Kaabah. Kemudian ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi dia nak menghancurkan Kaabah tu. Sebelum pada dia masuk dalam kawasan Kaabah tu kan, dia jumpa dengan Abdul Muttalib, atuk Rasulullah. Dia kata kan, ada Abdul Muttalib, dia kata aku datang ni nak hancurkan Kaabah. Lepas tu dia kata, Abdul Muttalib kata, Kaabah tu bukan urusan kami. Itu ada Tuhan yang menjaganya. Jadi kalau engkau nak menghancurkan tu, silakanlah. Bukan kami yang menjaga Kaabah tu. Kaabah tu ada yang empunya yang menjaga. Tuhan yang menjaga. Jadi itulah akibatnya. Kemudian ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya. Nama burung ni ababil. Burung yang sangat-sangat banyak datang. Kemudian yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar. Daripada batu neraka dibawa. Burung ababil membawa batu neraka tu dilemparkan kepada mereka. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian mereka hancur, dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Diorang badan-badan diorang hancur seperti mana daun-daun yang kering tu yang dimakan ulat. Teruk ada pada batu daripada neraka kan dibawa. Okey, alhamdulillah. Jadi kisah ni kita boleh ambil ibrah mengatakan bahawa tak kisah sebesar mana pun kita, sebesar mana pun kerajaan kita, sebesar mana pun tentera kita yang kita akan bawa, Allah hantar makhluk dia je pun. Burung yang kecil hantar batu boleh hancur kita. Macam dalam kisah Raja Namrud, tak silap saya, zaman Nabi Daud waktu tu. Dia nak berperang dengan Nabi Daud. Lepas tu Allah menghantar nyamuk je untuk membalas dia orang. Seekor nyamuk ni masuk ke dalam hidung dia dan kemudian makan otak raja tu. So Allah hantar nyamuk je masuk je kat itu. Orang datang siap bawa pedang bagai apa semua, Allah menghantar nyamuk je. Dah masuk kat otak tak boleh nak buat apa lah. Sebabkan mati sebabkan tu kisah tu. Macam ni lah kisahnya. Allah hanya menghantar burung je. Okey, alhamdulillah. So, selesai kita baca surah Al-Fil. Okey, ada tanya ke? Surah ni. Tak ada Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada, kita berehat 3 minit. Siapa nak pergi tandas ke apa ke? Boleh
Ini sambung balik. Dia nak kucing. Datang tak? Ini tak jumpa. Tulisannya tak cantik, tulis tak cantik. Ini jangan punya yang buat. Dia dah besar-besar. Kenapa kecil sangat tulisan dia? Nanti tak cantik. Nampak besar. Baru yang buat. Ni. Yang macam. Abang. Okey, alhamdulillah. Okay, so kita sambung bacaan kita. Okey, seterusnya kita masuk surah Al-Qari'ah. Okey, buka semua surah Al-Qari'ah. Ada video tu Nasrul. Tak ada. Ada. Line saya rasa ni. Line mencemburui kita ni. Ni je. Itulah.
Tak berapa nak okey. Sekarang musim PKP ramai yang kat rumah. Jadi line tu agak jam sikit lah, busy. Okey, kita tengok surah Al-Qari'ah. Kita sambung. Okey, surah Al-Qari'ah ni adalah surah maksudnya Qari'ah ni hari kiamat. Al-Qari'ah. Surah ni adalah surah yang ke-101 dalam Al-Quran. Terdiri daripada 11 ayat. Okay, dan surah ni adalah surah Makkiyah juga. Surah yang turunkan sebelum hijrah. Setakat ni semua kita jumpa, setakat ni semua surah Makkiyah. Surah Madaniyah ni macam surah sebelah ni, Al-Zalzalah ni, kegoncangan. Itu surah dia Madaniyah kalau tengok. Tapi surah kita baca sekarang ni adalah surah Makkiyah. Okey, alhamdulillah. Okay, so kita boleh sambung bacaan kita surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Sekali lagi. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Okey. So kita tengok perkataan Al-Qari'ah kan. Saya ulang sekali lagi lah. Bila mana kita tengok alif wasal, hamzah wasal dia panggil. Kita tengok awal-awal surah tu kan. Ada alif, lepas tu ada macam kepala sod atas tu, betul tak? Yang berwarna kelabu tu. Alif tu kan. Kan ada sod kan. Okey, tu dia panggil hamzah wasal. Okey, so bila mana hamzah wasal ni kan, kita nak mulakan bacaan kita dengan hamzah wasal ni. Kita nak bacanya al ke, il ke, ul. So bila mana kita tengok macam ni, untuk perkataan apa tu namanya, bila mana perkataan tu macam perkataan Al-Qari'ah ni kan, perkataan tu selepas tu huruf lam yang bertanda sabdu. Macam tu kan, lam tu kan sabdu kan sebelah dia kan, alif lam sabdu kan. So bila mana perkataan hamzah wasal tu, selepas pada hamzah wasal tu huruf lam, so kita akan bacanya berbaris atas, al. Macam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita baca kan. Kemudian perkataan kedua Ar-Rahman. Ar juga sebabkan alif lam. Ar-Rahman. Sama je. Macam ni juga sama. So kita akan bacanya atas. Al-Qari'ah. Okey, boleh? So kalau kita baca Quran kan, kita baca kat surah-surah lain, kalau jumpa hamzah wasal macam ni, bermula kita nak baca tu dengan hamzah wasal. Mana ada baris kan? So kita jangan keliru, kita tengok. Kalau lepas tu huruf lam, bacanya Al-Qari'ah. Okey. Okay, sambung seterusnya ayat kedua. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sekali lagi. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sekali lagi. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Okey. Sambung seterusnya ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal qari'ah.
وما أدراك ما القارعة. Okey, mantap. Okey, perkataan wama harakat dia 4 ataupun 5 harakat, majaz ismun fasil. Kemudian perkataan adra, dal tu kan, dal yang mati sukun tu adra, qalqalah surah. Macam yang surah sebelum kita baca al-fil tu ada jim qalqalah. So ni huruf dal ni huruf qalqalah, lantunan sikit. Kita akan bacanya adra. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. وما أدراك ما القارعة. Okey. Alhamdulillah. Okay, sambung seterusnya yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Okay, sekali lagi. Okey. Dia macam panjang sikit ayat ni. Ke okey je? Kita cuba. Kita cuba dia macam panjang tapi saya tak panjang pun. Dia tak berapa nak panjang sebenarnya. Kita ulang sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Okey. Kita tengok apa yang pertama. Yauma yaku. Ku tu 2 harakat. Ada waw, betul tak? So kita bacanya 2 harakat. Yauma yaku 2 harakat. Kemudian yakununna. Na tu 2 harakat. Ada alif, panggilnya mad asli. Yauma yakununna. 2 harakat. Kemudian yauma yakununna sukal. Su tu terus masuk dengan kal. Su tak panjang. Takut ada yang baca yauma yakununna sukal. Su tak panjang. Yakununna sukal. Kemudian ro tu panjang, ada alif, 2 harakat. Kal faro 2 harakat. Kemudian kal farashil mabthus. Baju qalqalah juga. Okey. Okey, boleh kita ulang sekali lagi. Okey. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Okey.
Seterusnya ayat kelima. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Takunul jabalu kal'ihnil mampush. Sekali lagi. Okay, saya pendek-pendekkan lah. Kita tengok yang pertama. Wataku. Ku tu dua harakat. Ada waw. Maksri. Kemudian wataku nul jiba. Ba tu pun dua harakat. Ada alif. Wataku nul jiba. Ba dua harakat. Kemudian watakunul jibalu kal'ihnil ahnil. Cuba sebut kal'ihnil. Sekali lagi kal'ihnil. Aihnil. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalul Manfush. Manfush. Man tu dengung ikhfa hakiki. Kita sebutkan manfush. Dia manfush. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil mampush. Okey. Dan terusnya ayat ke-6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Alhamdulillah, mantap. Sekali lagi kita ulang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Thaqulat. Ku tak panjang. Thaqulat. Terus. Mawazinu. Okey. Sambung seterusnya ayat ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Okey. Fahuwa wa tak panjang. Fahuwa fi terus. Fahuwa fi. Fi tu yang panjang. Fi tu dua harakat. Isyatir radiyah. Betul. Sekali lagi kita ulang.
Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Fahuwa wa tak banyak tuan. Ini. Fahuwa fi terus. Fahuwa fi Fahuwa fi aisyatir Aisyah. radiyah. Okey, mantap tu. Kita ulang sekali lagi. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fahuwa fi Aisyatir radiyah. Okey. Seterusnya ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinu. wa amma Man haffat mawazinu. Okay, sekali lagi. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man haffat mawazinu. 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 Okey, sekali lagi kita ulang. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man haffat mawazinu. Okey, mantap tu. Okay, sambung seterusnya. Ayat ke-9. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Sekali lagi. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Okey. Perkataan fa tu dua harakat, wajib dengung ataupun wajib dengunah. Kemudian fa ummuhu, hu tu pun dua harakat. Bila mana ha bulat bertemu dengan selain hamzah, hukum dia maksilah qasrah, dua harakat. Okey. Sambung seterusnya ayat ke-10. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Sekali lagi. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Okey, seterusnya terakhir. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Sekali lagi. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Okey, alhamdulillah. Okey. So selesai kita baca surah Al-Qari'ah. Okey, surah ni saya baca, kita baca sekarang, kita baca sekali lalu dululah untuk bagi lancar. Maksudnya bagi kita kenal dulu surah ni. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan baca lagi sekali kita baca bagi lancarkan, baru kita baca sorang-sorang. Ni surah ni panjang satu halnya kan. Jadi sebutan surah ni pun ada terbelit-belit juga. Jadi dia agak rumit lah surah ni. Jadi kalau kita baca sekali lalu macam tadi, kalau baca sorang-sorang tu macam susah sikit. Jadi ni kita baca sekali. Kita bagi macam tengok surah ni dulu kan, baca ni. Kemudian minggu depan insya-Allah ada rezeki kita jumpa kan. Kita akan baca sekali lagi, cara sekali baru kita baca sorang-sorang. Okey, boleh? Boleh. Okey, insya-Allah.
Okay, so ada nak tanya? Okay, tak ada Okay, kalau tak ada, kita berhenti kat sini untuk Quran. Saya nak kongsikan tentang solat. Rukhsah solat yang tadi saya cakap tu. Tak ada nak tanya Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah minggu depan untuk Quran, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Okey, saya nak kongsikan tentang solat. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita untuk yang sebelum-sebelum ni kan kelas kita kan kelas kita untuk perkara-perkara sunat tu tak? Yang perkara sunat sunat abad dengan sunat hayat. Jadi saya dah selesai untuk perkara sunat. Jadi kita masuk pada bab di mana membincangkan tentang bila mana kita nak solat. Solat tu memanglah rukunnya adalah kita berdiri dengan tegak, betul tak kan? Kita berdiri dengan tegak. Okey, jadi kalau sebelum tu kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh terus tanya soalan Dekat nak tanya soalan boleh terus tanya. Okey. So bila mana kita nak solat, yang fardu rukunnya adalah kita berdiri dengan tegak, betul tak? So bila di dalam mazhab Syafi'i sendiri, bila mana kita tak mampu nak berdiri dengan tegak, ada rukhsah ataupun kemudahan, kelonggaran yang diberikan kepada orang yang tak mampu. Okey. So sebab dalam kitab apa tu namanya, saya tak ingat nama kitab dia sendiri, mengatakan bahawa bila mana seorang tu Muslim ataupun seorang tu Islam, tak ada alasan baginya untuk dia tidak menunaikan kewajipannya sebagai seorang Muslim tu. Maksudnya solat tu lah. Tak ada pun kelonggaran ataupun tak ada alasan pun orang tak nak solat. Walaupun dia dalam keadaan dia sakit sekalipun, dia tetap kena solat. Tak terlepasnya apa tu namanya, perkara solat kepada orang yang masih dengan akal yang waras, masih boleh berfikir mana satu baik, mana satu buruk, dia tinggalkan solat. Tak ada pun kelebihan ataupun tak ada pun kelonggaran. Okey, jadi Islam bila mana perkara macam tu berlaku, ada orang sakit kan, bila mana orang tak mampu nak berdiri, ada lah turutan-turutannya kan. Islam telah meletakkan ataupun menggariskan beberapa panduan ataupun cara untuk kita solat dengan cara yang selain pada berdiri. Ada macam cara lagi. Okey, so kita tengok turutan-turutannya serta cara-caranya secara ringkas. Sebab dia sama, bacaan dia sama je macam dalam solat kita berdiri. Cuma dia berbeza pergerakan kita lah. Solat je sama je. Bacaan dia subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, semua sama. Okey, kita tengok dia punya turutan dia. Okey. Yang pertama, bila mana tak mampu berdiri, kita akan duduk, betul tak kan? Okey, duduk. Okey, duduk ni terbagi. Ada yang orang duduk atas kursi, ada yang orang duduk kat lantai, boleh juga. Duduk kat lantai tu dengan cara kalau orang tu tak mampu nak duduk bersila kan, dia boleh duduk kaki melunjur. Kaki melunjur. Melunjur ke arah ni lah. Menunjuk ke arah kiblat lah kaki. Ada tak mampu duduk bersila, boleh menunjuk ke arah kiblat untuk duduk. Kemudian tak mampu nak melunjur ni, dia boleh duduk macam at-tahiyat awal. Yang kaki macam ni. Kaki kita macam tu kan. Kita duduk macam tu kan. Kita boleh duduk cara macam ni. At-tahiyat awal macam ni. Boleh juga. Jadi Kalau bila duduk mana tak boleh. boleh, tak ada masalah. Dia semua posisi ni kan, semua posisi dan juga semua pergerakan ni dilakukan mengikut kemampuan pesakit tu. Kemampuan orang yang nak solat tu. So bila mana dalam keadaan dia tak mampu, contohlah kalau dia nak duduk bersila kan, kalau kadang-kadang ada sakit gaut tu tak kan, gaut kan tak boleh nak lama sangat kaki tu apa tu nama kan, pijak kan, jadi dia boleh duduk dengan cara atas kursi, tak ada masalah. Bila mana kita dalam bab duduk ni, dia boleh lakukan mengikut kemampuan pesakit tu sendiri. Okay, so kita duduk ni cara yang berbeza kan. Okay, so kita tengok. Okay, so bila mana dalam bab duduk ni, kita mulakan solat, niat sama.
Kemudian kita takbiratul ihram. Dah takbiratul ihram tu kita duduk kan? Duduk macam ni macam saya buat ni. Takbiratul ihram. Kemudian dah baca Al-Fatihah, baca surah, kita nak rukuk. Okey, rukuk, kita akan tundukkan kepala kita sedikit. Macam ni. Tundukkan sedikit. Menandakan, membezakan tanda kita tu daripada kita tegak macam ni kan. Daripada kita baca surah ni kepada kita rukuk. Jadi rukuk kita tundukkan sedikit. Dah baca surah. Kemudian kita iktidal seperti mana kita tegak tadi. Kemudian sujud. Okey, sujud kita merendahkan kepala kita ni sedikit berbanding kita rukuk tadi. Rukuk tadi macam ni kan? Kan? Bila sujud kita bawah sikit berbanding sujud. Apa dia? Nampak video hilang. Tak nampak apa? Hilang. Betul. Jadi sujud tu maksudnya membezakan berbanding kita rukuk tadi itulah. Itu satu hal. Kalau kita, tapi seelok-eloknya kalau kita semua solat duduk kan, kalau kita mampu sujud dengan cara biasa, kepala kita kena lantai tu lagi baik. Kan kita duduk macam ni kan. So bila mana kita mampu nak sujud, kepala kita terus ke lantai tu lagi okey. Tapi kalau tak mampu sujud ke lantai, mungkin sakit belakang sebagainya, kita boleh hanya tundukkan kepala kita melebihi daripada kita rukuk tadi. Okey, boleh? Jadi tu diulanglah daripada rakaat pertama sampailah ke rakaat terakhir. Sampailah ke rakaat keempat. Sama juga. Dan salam macam biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh? Ustaz, Ya, saya. kalau yang duduk kat kerusi tu, dia tak boleh rukuk kan, tapi dia boleh sujud. Macam mana tu? Sujud maksudnya? Yang duduk kat kerusi tu. Duduk kat kursi nak sujud ke lantai? Mana ada tak? Bukan. Kalau untuk yang duduk pergerakan solat duduk kat kursi tu kan, kita start solat kita duduk kat kursi. Cara dia sama juga. Kita rukuk, kita akan rendahkan sikit kepala kita, kita punya badan kita. Sujud tu kita akan rendahkan sikit berbanding daripada kita rukuk tu. Begini lah juga. Betul. Kita akan rendahkan sikit. Sama je. Pergerakan dia, Yang pergerakan melunjur tadi badan. pun sama. Yang melunjur tadi pun sama. Yang duduk melunjur tadi pun sama. Sama. Melunjur tu pun sama juga. Kita akan rendahkan sikit kepala kita. Rukuk akan rendah macam ni. Kalau sujud akan rendahkan sikit lagi. Macam tu. Berbeza daripada rukuk. Untuk membezakan. Jadi semua posisi ni dia tidak ketat pun Islam ni. Maksudnya mengikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu nak sujud dengan betul, kita boleh hanya kita punya isyarat kepala kita berbeza kan. Macam tu, nampak kan tanda kita sujud. Okey, boleh? Tapi kalau yang ada yang boleh, dia boleh berdiri, tapi dia tak boleh nak sujud tu, duduk maksudnya. Dia tak boleh duduk di lantai tu. Boleh, tak ada masalah. Berdiri, lepas tu bila rukuk, lepas tu dia duduk. Masa tahiyat dia duduk terus. Itu yang kebiasaannya saya tengok orang buat. Sebab dekat dalam buku fiqh ni mengatakan bahawa untuk yang berdiri tu, dia berdiri jikalau dia mampu. Terus bila mana orang tu mampu untuk berdiri, dia kena berdiri. Melainkan kalau dia tak mampu, dia boleh duduk kursi terus. Tu sebab kalau start solat, orang tu mampu berdiri, dia akan berdiri. Kan? Bila time rukuk, dia akan duduk kat kursi, tundukkan kepala sikit, betul tak? Kemudian dia kemudian iktidal akan tegak balik, lepas tu sujud akan rendah sikit daripada rukuk. Kemudian naik untuk rakaat kedua, dia akan berdiri balik. Tak duduk kat kursi. Tu boleh, tak ada masalah. Sebabkan berdiri kat sini adalah bila mana orang tu mampu, dia kena berdiri lah. Kalau tak mampu, baru dia boleh duduk. Macam tu. Boleh, konsep dia macam-macam cara. Bila mana tu sebab dia punya yang dibahaskan kat sini adalah dalam bab berdiri tu. Kan? Berdiri tak boleh, tu boleh duduk tu. Duduk tapi pergerakan untuk lain tu samalah. Kita rukuk, kita tundukkan kepala sikit. Iktidal, lepas tu sujud, rendahkan berbanding rukuk. Macam tu. Sama juga untuk lain. Boleh? Mana kalau rukuk tu tangan kena letak kat lutut juga? Tangan letak kat lutut sama je, letak macam tu. Tak ada tangan kita macam tu kan, tak ada. Tangan letak kat lutut juga macam tu lah. Sama je. Kita macam kita duduk antara dua sujud tangan macam tu.
Kalau kita duduk bersila ke, duduk lunjur ke, sama je caranya. Atayat awal, untuk atayat awal pun sama juga. Duduknya sama je. Cuma yang membezakannya bacaan tahiyat tu lah. Kemudian salam. Lepas tu Okey. orang yang duduk ni, dia boleh tak duduk antara saf-saf atau dia kena duduk di tepi? Boleh untuk antara saf. Untuk nak saf dia tu, dia punya kerusi dia tu bukan dia yang berdiri, bukan kerusi yang berdiri sama dengan saf, dia yang berdiri sama dengan saf. Waktu dia berdiri tu kan, dia sama dengan Maknanya saf. Kiranya kerusi di kerusinya belakang saf. Betul. Kerusinya di belakang saf. Bukan biasa kalau kita tengok kan, kadang orang tu saf dia letak kerusi dia untuk sama dengan saf. Jadi dia berdiri tu kat depan lebih pada saf kan. Jadi salah lah, caranya adalah dia kena berdiri kat saf, kerusi je di belakang saf. Jadi bila mana dia berdiri, dia akan sama baris dengan saf lain. Kalau dia waktu dia duduk, dia akan di belakang saf lah. Macam tu lah. Bukannya waktu dia sebenarnya kerusi yang sama dengan saf. Salah lah. Yang betulnya dia berdiri tu sama dengan saf. Kerusinya di belakang. Mana dia kena duduk saf belakang sekali. Dia saf tu tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah. Boleh je. Dia sebab nanti orang kalau orang yang kalau orang yang solat belakang tu, dia akan jarakkan sedikit lah. Kalau ada kursi orang sakit tu kan, dia akan jarakkan sedikit lah untuk beri ruang. Kalau tak akan nak sujud kat atas kursi pula kan, terkena kepala dia kat kursi tu kan. Jadi dia akan jarakkan sedikit lah untuk orang tu punya kursi macam tu. Sama macam kalau saya solat kat Mesir kan banyak orang tua kan. Jadi orang-orang tua kat Mesir ni, kalau kita kat Malaysia kan kebanyakan akan soft yang belakangan sikit kan. Tapi orang-orang tua kat Mesir ni, dia nak dapat pahala soft pertama tu, dia pun duduk depan juga walaupun dia tak mampu nak berdiri tu. Jadi penuh kursi lah. Jadi kita orang akan jarak-jarakkan solat gitu. Akan ada ruang-ruang untuk kursi diletak tu. Okey, boleh? Faham. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya dalam bab duduk, solat untuk duduk ni? Nak tanya untuk yang orang sakit pula Ustaz. Kalau sakit. orang tu sakit, dia tak berdaya kan. Lepas tu dia pakai pampers ke macam tu, kita ambilkan air sembahyang dia. Jadi macam mana tu? Itu boleh, tak ada masalah. Okey, itu dalam bab dia ada untuk solat ni ada banyak kategori bab. Yang paling akhir sekali kan, untuk solat ni kan, dia solat dalam hati mengikut pergerakan dan juga cara yang kebiasaan dilakukan. Maksudnya kalau orang tu koma kan, dia kena solat juga dalam hati. Tapi macam mana kita nak tahu yang dia tu bersih lah, maksudnya kita nak ambil air sembahyang dia, tapi dia pakai pampers kan. Lepas tu, maksudnya orang tu masih sedar lah maksudnya. Orang tu sedar lah. Dia tak boleh cakap, tak boleh apa kan. Kalau macam tu, kita cuma syaratkan, dia boleh bergerak ke tak? Tak boleh gerak? Tak boleh gerak. Kalau tak boleh gerak, kita kena mengambil wuduk untuk dia. Ya, kita ambil wuduk untuk dia, tapi macam mana kita nak pastikan dia tu dalam pampers dia tak ada apa-apa ke, ataupun boleh je kita ambilkan je. Lepas tu kita cakap kita kena check siap-siap lah, pampers dia ada apa-apa ke tak. Kalau okey, kalau suci, kita boleh teruskan ambil wuduk macam tu. Kena check juga ya? Ya, kena check juga. Sebab kita bila mana najis, maksudnya hukum najis ni dia berlaku bila mana kalau sebelum solat tu kita nampak najis tu ada. So solat kita tu tak boleh lah maksudnya. Tapi kalau macam kita tengah solat, jatuh tai cicak dekat baju kita, so solat kita sah. Sebab benda tu berlaku waktu kita tengah solat. Tapi kalau sebelum solat, kita kena bersihkan luar macam tu. Jadi dalam bab ni, bab najis ni, kita kena tengok, kita kena check dulu najis itu ada ke tak. Jadi kalau ada najis dia tu, kita bersihkan dulu bagi dia solat. Jadi baru kita boleh teruskan untuk ambil wuduk dan sebagainya. Okey, boleh. Lepas tu yang budak, macam selalu kita nampak budak kan, budak pakai pampers tu kan, dia ada duduk dengan orang semayang tu, macam mana tu? Duduk dengan semayang maksudnya? Maksudnya dia kadang Duduk antara dia pakai pampers budak kecil tu kan, budak kecil contohnya. Dia ada dekat dengan ayah dia ke, paut dengan ayah dia ke, tapi kita Okey, kalau budak kecil,
pampers dia tak menjadi masalah. Dia kan hukum najis ni kan ada 3. Kalau najis pertengahan ni kan, ni kita panggil najis mutawasitah lah, najis kencing budak, najis berak dan sebagainya kan. Najis pertengahan. Okey, so bila najis mutawasitah ni kita kena tengok 3 benda je. Yang pertama ain, ain dia maksudnya dia punya nampak ke tak najis tu, kemudian warna dia, yang terakhir rasa. 3 benda ni. Bentuk, rasa dengan warna. So bila mana 3 benda ni tak ada, dikira suci dah. Maksudnya contoh macam budak tu duduk atas kita ada rasa ataupun ada bau. So kita kena ambil wuduk lain lah. Kalau tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna, melekat contoh macam budak tu terberak kan kat atas baju kita batal wuduk, batal solat, kita kena solat lain lah. Macam tu. Tapi kalau budak tu duduk, kita bau tak ada apa pun, solat kita sah lah. Tapi kalau yang orang sakit tadi, kita mesti tengok. Orang sakit tu kita mesti tengok lah, sebab kita adalah wakil kepada orang yang sakit tu, yang tak mampu tu kan. Jadi kita ambilkan wuduk dia, kita kena check kan, tengok. Kalau ada, kita kena bersihkan. Macam saya, kalau macam nenek saya kan, kalau orang-orang tua yang tak mampu, kita akan check dulu. Maksudnya tengok dia punya najis ada ke tak apa semua. Kalau tak ada, baru kita boleh teruskan ambil wuduk dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua ni kalau dah tua sangat kan, dia kadang bila mana kalau ada berak pun dia tak perasan kan. Jadi kita kena check benda tu kan. Kena check tengok dia ada ke tak apa semua, baru kita ambil wuduk dia. Okey, boleh? Okey, faham. Okey, alhamdulillah. So ada nak tanya dalam untuk bab solat wuduk ni, solat duduk. Dia ada banyak lagi. Dia ada lepas solat duduk, kita ada solat baring. Solat baring melentang. Lepas tu ada baring menyiring. Lepas tu ada isyarat mata. Lepas isyarat mata, lepas isyarat mata, isyarat hati. Lepas mata, tak boleh nak mata pun hati. Hati tu kira macam kita serah diri pada Allah lah. Maksudnya kita cuba yang terbaik kan. Kalau macam tu orang koma kan. Tapi kita anggap semoga apa yang kita buat ni Allah terima. Itulah terakhir kan. Sebab Allah juga yang mendatangkan penyakit ni, Allah juga yang memberi kesembuhan kan. Jadi kita apa-apa serah pada Allah. So pada akhir dah tu. Jadi apa dia? Maknanya macam kalau orang sakit tadi tu, kita kena lekapkan dia, tutup aurat dia semualah. Betul. Betul. Kita kena tutup aurat dia. So kalau macam dia tengah solat, tiba-tiba angin tiup kencang kan, lepas tu dia punya aurat dia terbuka. Jadi dia kena solat sekali lagi lah, macam tu lah. Kita solat ni yang membatalkan tu antaranya bila mana aurat terbuka. Antaranya macam-macam lagi kan. Kalau kita kentut ke, kita apa lagi, macam tu lah. Okey, boleh? Boleh. Okey lah. Yang kata Ustaz kata solat baring, solat mengiring tadi pun sama ya? Sama. Tu nanti kita akan bincangkan pula. Jadi ada cara di kalau baring tu kita akan bergerakkan menggunakan kepala pula. Nanti saya akan bincangkan lagi lah, insya-Allah. Untuk perjumpaan minggu depan. Untuk sebelum saya tu saya nak tanya, untuk minggu depan tu kita masih nak buat online ataupun nak buat kat center? Itu Ustazah kata masih online. 1 April masih online maksudnya? Dia kata 1 bulan 7 baru kat center. Okey, alhamdulillah. Ya, kalau macam tu. Jadi insya-Allah minggu depan ada rezeki kita akan sambung untuk solat baring pula, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita akhiri tu ada pertanyaan, soalan nak tanya? Minggu depan pula lah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau kekeliruan ke kan, nak tanya ke, nak punya pendapat ke, boleh tanya, insya-Allah. Mana saya mampu jawab, saya akan jawab. Mana saya tahu, saya akan jawab. Okey, jadi insya-Allah kita akhir kelas kita kat sini, insya-Allah. Jadi kita baca doa sama-sama. Allahumma waj'alhu lana أمرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk majlis kita tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah ada rezeki, ada panjang umur. InsyaAllah minggu depan kita